Indonesia akan memegang jawatan Presiden Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Negara jiran kita dah jadi presiden. Apa kata saya cadangkan Indonesia buat satu perkampungan, sediakan pulau untuk pelarian-pelarian ni, terutama Rohingya. Kita kena mula terima hakikat yang pelarian Rohingya adalah sebahagian daripada kita. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Indonesia sebentar lagi bakal memegang peran penting di panggung dunia, khususnya dalam isu hak asasi manusia, dengan posisi strategis di Majelis HAM PBB dan keterlibatan aktif dalam isu-isu kemanusiaan global bersama badan PBB seperti UNHCR. Sorotan internasional otomatis tertuju ke Indonesia. Banyak pihak melihat ini bukan cuma jabatan, tapi juga ujian moral. Di tengah situasi itu, beredar kabar bahwa Malaysia mulai mendorong Indonesia untuk ikut turun tangan lebih jauh dalam persoalan pengungsi Rohingya. Alasannya, jumlah pengungsi Rohingya di Malaysia disebut sudah sangat banyak. Dalam berbagai pemberitaan, pemerintah dan warga Malaysia mengeluhkan dampak sosial yang mereka rasakan. Mulai dari persoalan lapangan kerja sampai ketertiban lingkungan. Malaysia merasa bebannya terlalu berat jika harus ditanggung sendiri. Nah, disinilah posisi Indonesia jadi sorotan. Malaysia disebut mendesak agar Indonesia menyediakan pulau atau wilayah khusus untuk menampung pengungsi Rohingya. Dorongan ini dibungkus dengan narasi kemanusiaan. Apalagi Indonesia dikenal vokal soal solidaritas dan hak asasi manusia di forum internasional. Logikanya sederhana. Kalau Indonesia ingin menunjukkan kepemimpinan di isu HAM, maka inilah momen pembuktiannya. Tentu saja, wacana ini memicu pro dan kontra di dalam negeri. Di satu sisi, membantu pengungsi adalah soal kemanusiaan. Mereka adalah korban konflik dan penindasan, bukan penjahat. Tapi di sisi lain, masyarakat Indonesia juga bertanya, apakah negara siap? Bagaimana dampaknya bagi ekonomi, sosial, dan keamanan lokal? Indonesia akan memegang jawatan Presiden Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC pada 2026. Ini menandakan kali pertama negara itu menyandang jawatan berkenaan ketika majlis tersebut memperingati ulang tahun ke-20 penubuhannya. Sebagai Presiden, Indonesia akan mempengerusikan semua sesi dan proses majlis sepanjang tahun secara objektif, inklusif dan seimbang. Ia selaras dengan program kerja tahunan majlis serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi kepentingan bersama. Dalam kenyataan itu, Kementerian Luar Indonesia berkata pelantikan itu disahkan secara rasmi pada mesyuarat UNHRC pada Khamis yang diadakan serentak dengan mesyuarat organisasi pertama majlis itu bagi tahun 2026 di Geneva, Switzerland. Menurut kementerian itu, jawatan Presiden UNHRC akan disandang oleh Timbalan Wakil Tetap Indonesia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Sidaharto Reza Suryodipuro. Ujar kenyataan, kepimpinan Indonesia akan memberikan keutamaan kepada pembinaan keyakinan, mengukuhkan dialog rentas wilayah dan menggalakkan penglibatan konstruktif semua pihak berkepentingan. Setakat ini, Indonesia telah berkhidmat selama 6 penggal sebagai anggota UNHRC dan 2 kali diberi kepercayaan memegang jawatan naib Presiden Majlis berkenaan. As I see no objection, I therefore have the honour to declare His Excellency Mr. Siddhartho Reza Suryodipuro, Permanent Representative of Indonesia, as the elected President of the Human Rights Council for the year 2026 by acclamation. It is so decided. Indonesia dilantik Presiden UNHCR 2026. Tahniah Indonesia kerana memegang jawatan tinggi. Ini berita baik. Negara jiran kita dah jadi presiden. Apa kata saya cadangkan Indonesia buat satu perkampungan, sediakan pulau untuk pelarian-pelarian ni, terutama Rohingya. Kalau Indonesia dah buat macam ni, dah ada pulau-pulau untuk diorang, jadi senanglah orang Malaysia bawa pelarian-pelarian dekat Malaysia ni pergi ke Indonesia. Sebagai presiden kena mainkan peranan penting. Macam mana nak selesaikan UNHCR punya isu ni? Korang buat satu penempatan dekat Indonesia, namakan dia Jalan Rohingya. Bagi diorang kat tepi jadi warga negara Indonesia. Orang Indonesia kan baik-baik belaka. Bagi diorang berniaga. Kemanusiaan lah katakan kan. Malaysia tak perlu jawatan presiden-presiden ni. Yang Malaysia nak sekarang ni, nak cari tempat dekat mana boleh hantar pelarian-pelarian yang dekat Malaysia ni, dekat negara ketiga. Semoga Indonesia boleh jadi negara ketiga. Sebab negara Indonesia ni sangat berperi kemanusiaan. Betul tak korang? Kita kena mula terima hakikat
yang pelarian Rohingya adalah sebahagian daripada kita. Kerajaan memang tak boleh nak bawa mereka keluar dah. Sebab persoalannya, ke mana kerajaan nak hantar? Sudah pasti tak akan ada negara yang nak mereka. Kalau ada yang nak pun, berapa pula kos nak hantar? UNHCR takkan tampung kosnya. Bahkan pelarian Rohingya sendiri yang kena memohon pada UNHCR untuk dipindahkan ke negara ketiga. Itu pun mengambil masa yang sangat lama dan belum tentu permohonan mereka diterima. Sebelum tu, repost video ni dan follow sekali. Rohingya ni status pelarian, bukan pekerja asing macam warga Bangladesh dan Nepal tu semua. Pekerja asing buat masalah boleh hantar balik ke negara asal, tapi Rohingya nak hantar ke mana? Bagaimana pula dengan mereka yang dah kahwin dengan orang tempatan kita? Hari ini mereka tak diiktiraf sebagai rakyat Malaysia, tapi satu hari nanti mereka tetap akan tuntut juga dan pasti akan diiktiraf. Mustahillah generasi-generasi mereka yang terkemudian ni masih ingin disebut sebagai pelarian pula. Mestilah mereka nak jadi warga negara macam kita, apatah lagi yang dah berasimilasi dengan penduduk pribumi di negara ini. Proteslah pada kerajaan macam mana pun, makilah UNHCR macam mana pun, ia tetap takkan berkesan dah. Nak tak nak, kita dah kena mula fikir bagaimana nak asimilasikan pelarian-pelarian ini dengan penduduk pribumi di Malaysia. Dan memang kena ada polisi khas untuk susun semula penempatan mereka ni. Kita yang terima mereka, maka kita tanggunglah. Syabas dengan belas ihsan orang Melayu, sangat terpuji. Teruskan bertolak ansur. Bawa pula pelarian Palestin ke negara kita nanti, ya? Okey? Saya makan dulu. Dengan operasi demi operasi pihak berkuasa di Pasar Borong Selayang di Kuala Lumpur, etnik Rohingya yang pernah bekerja di pasar itu kini dikatakan berhijrah ke negeri-negeri di utara sebagai tapak baharu mencari rezeki. Antara lokasi kebanjiran warga asing di Perak ialah di sekitar daerah Kerian, terutama di Bagan Serai. Malah etnik Rohingya itu didakwa banyak membangunkan komuniti sendiri di Pulau Pinang dan Kedah yang kebanyakannya bekerja dalam bidang pertanian. Sebelum ini, kebanyakan mereka bekerja di Pasar Borong Selayang, namun selepas terancam dengan serbuan pihak berkuasa, mereka lari atau berhijrah ke tempat baharu. Situasi ini menyebabkan kehadiran etnik itu semakin bertambah di daerah Kerian iaitu Bagan Serai, Kuala Kurau, Tanjung Piandang dan Parit Buntar. Kebanjiran warga asing itu menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan penduduk tempatan. Difahamkan terdapat kira-kira 50 keluarga Rohingya menyewa di sebuah kawasan di situ. Seorang penduduk tempatan, Syaharudin Napiah 50 tahun berkata, kehadiran etnik itu yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNCHR mula dikesan di kawasan Bagan Serai sekitar 2020. Menurutnya, penduduk tempatan hanya mengetahui kehadiran etnik ini apabila golongan itu keluar dari penempatan mereka di sekitar sebuah kawasan di situ untuk menerima bantuan makanan daripada sebuah pertubuhan bukan pertubuhan kerajaan NGO beberapa tahun lalu. Siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Reka sana. Yang jelas, jabatan di Majelis HAM PBB bukan sekadar simbol. Dunia akan melihat apakah Indonesia benar-benar konsisten antara ucapan dan tindakan. Keputusan apapun yang diambil, isu Rohingya ini bisa jadi ujian nyata sejauh mana Indonesia mau dan mampu menunjukkan bahwa kepedulian kemanusiaan bukan cuma slogan, tapi juga aksi nyata. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah berkunjung di Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.